Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai mustahaknya sekolah pegawai kadet sentiasa relevan untuk melahirkan barisan pemimpin angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB yang berkualiti di samping menitik beratkan latihan ketenteraan dan kepimpinan. Sekolah Pegawai Kadet Tita Baginda juga perlu menekankan penerapan kerohanian supaya pegawai-pegawai tentera mempunyai disiplin yang teguh bercirikan nilai-nilai teras angkatan bersenjata di Raja Brunei dan falsafah Melayu Islam Beraja. Bertitah pada upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-20, Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan setelah menamatkan latihan selama setahun, para pegawai kadet kini bersedia pula untuk memikul tanggungjawab sebagai pegawai atau pemimpin muda di Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dalam titah, Baginda juga merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada para ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga atas sokongan dan doa untuk kejayaan anak-anak mereka mengikuti latihan pegawai-pegawai kadet ke-20. Titah Baginda Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei adalah merupakan wadah penting dalam membentuk syahsiah pegawai tentera dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Oleh itu, bagi sekolah pegawai kadet ini, mustahaklah ia sentiasa relevan untuk melahirkan barisan pemimpin angkatan bersenjata di Raja Brunei yang berkualiti. Di samping menitik beratkan latihan ketenteraan dan kepimpinan, sekolah pegawai kadet juga perlu menekankan penerapan kerohanian supaya pegawai-pegawai tentera mempunyai disiplin yang teguh, bercirikan nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan falsafah Melayu Islam Beraja. Dengan kelahiran terbaru 81 orang pegawai pada hari ini, alhamdulillah, Sekolah Pegawai Kadet telah berjaya menghasilkan seramai 606 orang para pegawai tentera dari 20 pengambilan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyentuh peluang Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan untuk meningkatkan lagi hubungan diplomasi pertahanan yang sedia ada. Beta melihat Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan kini sudah pun mampu untuk menerima kemasukan pegawai-pegawai kadet dari negara-negara sahabat, khususnya di rantau ini, bagi mengikuti latihan pegawai kadet di negara Brunei Darussalam. Membuka peluang ini bukan sahaja akan meningkatkan lagi hubungan diplomasi pertahanan yang sedia ada, malah juga mampu untuk menaikkan profil dan pengiktirafan Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei khasnya dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei amnya di peringkat serantau dan antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah turut menyentuh sumbangan ABDB dalam menangani penularan COVID-19. Dalam sudut yang berkaitan, beta sangat menghargai sumbangan dan komitmen Angkatan Bersenjata di Raja Brunei selaku sebuah institusi pertahanan negara yang sentiasa siap siaga menunaikan amanah
menjaga keselamatan dan keamanan negara. Ini terbukti bila mana Angkatan Bersenjata di Raja Brunei bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan telah memainkan peranan utama dalam menangani penularan COVID-19. Beta berharap usaha yang terpuji seperti ini akan dapat disumbangkan secara berterusan. Pada upacara Sovereign's Parade pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan tauliah kepada 81 orang pegawai kadet pengambilan ke-20 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB sebagai pegawai tentera. Baginda juga berkenan menyempurnakan pengurniaan Anugerah Pedang Kehormatan atau Sword of Honour dan anugerah-anugerah kepada pegawai-pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Kawat Akademi Pertahanan ABDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Major Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa pasukan perbarisan terdiri daripada 50 orang pegawai kadet lelaki dan 31 orang pegawai kadet wanita di bawah Perintah Pegawai Perbarisan Kapten Muhammad Azmi bin Abdul Latif. Sovereign Parade adalah acara kemuncak latihan ketenteraan intensif yang berprestij bagi Sekolah Pegawai Kadet ABDB dalam melengkapkan pegawai-pegawai kadet dengan ilmu pengetahuan, iman, disiplin, profesionalisme dan kemahiran kepimpinan. Lima 51 minggu dalam latihan ketenteraan menguji ketahanan dan keupayaan mental serta fizikal para pegawai kadet. Para pegawai kadet disiapkan dengan kewaspadaan menghadapi cabaran dan keperkasaan diri selaku wiranegara. Detik istimewa ini turut disaksikan oleh para ibu bapa dan kaum keluarga pegawai-pegawai kadet. Sokongan mereka menjadi sumber kekuatan dan inspirasi para pegawai kadet.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan tauliah kepada pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-20. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beta kurniakan tauliah sebagai pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei kepada 81 pegawai pengambilan ke-20. Pada upacara penuh ketenteraan ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah bagi pegawai kadet terbaik setiap jurusan. Anugerah Pedang Kehormat dikurniakan kepada pegawai kadet Awangku Muhammad Kamarus Solihin bin Pangeran Muhammad Saifuddin. Anugerah Terbaik Akademik dikurniakan kepada pegawai kadet laut Nur Harzilah alias Nur Fazilah binti Yaakob. Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera. Pegawai Kadet Udara Dayangku Rabiatul Adawiyah alias Dayangku Sarimah binti Pangeran Razwan menerima Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera. Anugerah Terbaik Ketahanan Jasmani 54. Sementara Pegawai Kadet Abid Zulfadli bin Haji Abdul Hamid dipilih sebagai penerima Anugerah Terbaik Ketahanan Latihan Jasmani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahu rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Your Majesty. Inward, info. Left and right. Dari Padang Kawat ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke Dewan Istiadat Seremonial Hall Akademi Pertahanan ABDB bagi majlis ramah mesra bersama pegawai-pegawai kadet yang baharu ditauliahkan serta keluarga masing-masing. Pada majlis ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah daripada para pegawai kadet pengambilan ke-20 bertemakan Qaidul Murunah yang membawa maksud pemimpin yang cekal. Pada upacara Sovereign Parade kali ini, 46 orang pegawai kadet ditauliahkan sebagai pegawai tentera darat di Raja Brunei, 19 orang pegawai tentera laut di Raja Brunei dan 16 orang pegawai tentera udara di Raja Brunei. Pentauliahan pegawai-pegawai kadet ini merupakan tanggungjawab, amanah dan kepercayaan yang telah diberikan sebagai teladan dan pembimbing bukan sahaja kepada anggota bawahan ataupun mereka yang dipimpin, malahan juga menjadi role model kepada masyarakat umum.
Kejayaan para pegawai kadet ini merupakan satu pencapaian yang amat besar kerana mereka telah berjaya menempuhi liku-liku yang mencabar sehingga melayakkan mereka untuk ditauliahkan menjadi pegawai tentera. Para ibu bapa dan keluarga juga berbangga dengan kejayaan para pegawai kadet dalam menabur bakti kepada bangsa dan negara. Sebelum berangkat balik, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Sejak penubuhannya pada tahun 2008, Sekolah Pegawai Kadet ABDB telah melahirkan 606 orang pemimpin muda yang berpengetahuan, berkerohanian tinggi, inovatif dan profesional. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini mencerminkan keprihatinan berterusan baginda terhadap perkembangan dan pencapaian Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 30 Disember 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Januari 2022. Kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam. Kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, boleh layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. 47 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 15,797 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 31 daripada kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 16 kes import. Sementara itu, 4,094 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, manakala kadar kes positif 1.15%.
Sementara itu, 309 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 5 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,386. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 8.4%. Sehingga 12 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.6%. Untuk 2 dos vaksin 93.7%, sementara 31% bagi penerima 3 dos vaksin. Satu lagi sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpaskan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN melalui beberapa siri operasi yang diberi nama iSibling. Dengan melibatkan 145 orang pegawai operasi BKN, beberapa siri serbuan serentak dijalankan di beberapa buah kawasan di daerah Brunei dan Muara, iaitu di kawasan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Rimba, Mentiri, Kulap, Jangsak, Jerudong dan Junjungan, dan juga telah dilaratkan ke daerah Temburong. Dalam operasi sepanjang bulan lalu, 23 individu berkaitan dengan sindiket ditahan, iaitu terdiri daripada 20 orang lelaki dan 3 orang perempuan berumur dalam lingkungan 14 ke 62 tahun. Menurut siaran akhbar BKN, sindiket pengedaran dadah tersebut didalangi oleh 2 orang adik-beradik bersama jaringan keluarga mereka yang berpengkalan di daerah Brunei dan Muara dan beroperasi sehingga ke kawasan daerah Belait dengan menggunakan rumah-rumah sewa sebagai tempat penyimpanan dan hub operasi aktiviti pengedaran dadah mereka. Semasa operasi, BKN telah berjaya merampas beberapa paket plastik yang dipercayai mengandungi dadah jenis syabu dengan jumlah berat keseluruhan kira-kira 33 gram dan alat perkakas untuk menghisap dadah. Dadah-dadah tersebut telah disimpan dan diedarkan di beberapa buah rumah yang disewa oleh suspek utama sindiket berkenaan. Turut dirampas adalah aset dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah, iaitu 8 buah kenderaan, beberapa barang kemas, alat-alat elektronik dan wang tunai berjumlah hampir RM26,000. Kesemua tangkapan akan disiasat di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012. Siasatan pihak BKN mendapati sindiket keluarga terbabit beroperasi secara kecil-kecilan sehingga memperluaskan rangkaian aktiviti penjualan dan pengedarannya dengan sindiket-sindiket yang telah berjaya ditumpaskan oleh BKN sebelum ini. BKN akan terus berusaha menjejaki rangkaian dan jaringan sindiket terbabit dan sindiket-sindiket lainnya agar dapat dihapuskan demi melindungi masyarakat daripada terjerumus kepada gejala-gejala sosial terutama semasa keadaan mencabar berhadapan dengan situasi COVID-19. Justru BKN akan sentiasa memantau situasi dadah di negara ini, terutama sindiket-sindiket pengedaran dadah yang sedang dan hendak bertapak di negara ini dan memberi amaran bahawa mana-mana individu atau kumpulan yang berkenaan akan diambil tindakan tegas dengan tiada kompromi bagi memastikan negara ini bebas daripada ancaman dadah. BKN juga merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi berkenaan. Sesi pengajaran dan pembelajaran hybrid yang diikuti oleh para pelajar antara tumpuan lawatan kerja rombongan Menteri Pendidikan ke Universiti Brunei Darussalam UBD dan Universiti Teknologi Brunei UTB
Melalui lawatan tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berpeluang secara lebih dekat lagi kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk pengawalan COVID-19 seperti ruang ujian saringan antigen rapid test ART, pelaksanaan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP. Semasa lawatan ini, rombongan meninjau kemudahan-kemudahan di Makmal Penyelidikan dan Dewan Kuliah serta berpeluang berinteraksi bersama para pelajar. Kemudahan-kemudahan bagi pengawalan COVID-19 yang disediakan oleh pihak universiti juga menjadi tumpuan lawatan. Semasa lawatan ke UTB, Yang Berhormat berkesempatan untuk melihat lebih dekat bilik pengasingan diri serta penerangan garis panduan dan SOP jika berlakunya jangkitan positif COVID-19. Nasib mangsa kejadian banjir dan kebakaran rumah mendapat perhatian pihak kerajaan melalui sumbangan bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan sumbangan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM itu berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 6 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir di Kampung Junjungan dan sebuah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Kampung Perpindahan Mentiri menerima bantuan tersebut. Dua orang lelaki warga asing mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Chang Fo Hin, 36 tahun, didakwa atas kesalahan memiliki 154 katan rokok pelbagai jenama, 439 botol minuman keras dan wang tunai RM3,200 hasil penjualan rokok. Tertuduh gagal membayar denda sejumlah RM150,200 dan diarahkan untuk menjalani pemenjaraan selama 33 bulan bermula hari ini. Sementara Antami Skopio, 44 tahun, didakwa kerana memiliki 9 katan dan 10 paket rokok pelbagai jenama. Mahkamah memberi tempoh kepada tertuduh untuk menjelaskan denda sejumlah RM6,200 sebelum 16 Mei 2022. Atau jika gagal dihukum penjara 6 bulan. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Sebanyak 30 karton rokok dan sebuah motosikal dirampas hasil daripada rondaan operasi sepadu Task Force COVID-19 yang dijalankan di kawasan hutan semak Kampung Menunggul, daerah Brunei dan Muara. Semasa operasi yang melibatkan keanggotaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mendapati beberapa individu sedang memunggah barang yang mencurigakan. Individu-individu berkenaan melarikan diri dan meninggalkan sebuah motosikal serta satu bungkusan kotak dipercayai barang tegahan. Kesemua barang rampasan termasuk sebuah motosikal diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Keputusan penilaian sekolah rendah 2021 dikeluarkan hari ini. Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan dalam siaran medianya memaklumkan penilaian sekolah rendah tahun 2021 buat pertama kalinya dilaksanakan secara kaedah alternatif, iaitu School Assessed Marks SAM. Melalui kaedah ini, para pelajar telah dinilai melalui tugasan yang merangkumi markah para pelajar sepanjang tahun pembelajaran melalui penilaian kendiri sekolah atau School-Based Assessment. Terdapat 5,997 calon mengikuti peperiksaan tersebut dengan 4,162
atau 69.4% adalah calon sekolah kerajaan dan 1,835 atau 30.59% adalah calon sekolah swasta. Dari jumlah keseluruhan calon, 5,239 atau 87.36% calon berjaya memperoleh grade A hingga D dalam kelima-lima mata pelajaran dalam penilaian sekolah rendah pada tahun ini berbanding dengan 5,297 calon pada tahun 2020. Manakala calon yang memperoleh grade A hingga C dalam 5 mata pelajaran adalah 4,553 calon, meningkat daripada pencapaian calon pada tahun 2020. 42 buah sekolah mencapai keputusan 100% lulus grade A hingga D bagi ke-5 mata pelajaran termasuk 25 buah sekolah kerajaan. Bagi grade A hingga C, 22 buah sekolah berjaya mencapai keputusan 100% bagi ke-5 mata pelajaran dengan 14 buah daripadanya adalah sekolah kerajaan. Jumlah calon kerajaan yang memperoleh grade A hingga C dalam 5 mata pelajaran adalah 2,984 atau 71.7% calon. Sementara itu pencapaian grade A hingga C bagi calon sekolah swasta ialah 1,569 atau 85.5% calon. 1,229 calon atau 20.49% mendapat grade A dalam 5 mata pelajaran. Dari jumlah tersebut, 651 calon adalah terdiri dari calon sekolah kerajaan. Manakala pencapaian calon yang mendapat 4 grade A dan 1 grade B adalah 800 calon dengan 567 calon adalah daripada sekolah kerajaan. Slip keputusan boleh didapatkan di sekolah masing-masing. Bagi calon-calon persendirian, slip keputusan bolehlah diperoleh di Jabatan Peperiksaan pada waktu pejabat.